Soalnya kenapakah kini baru prihatin terhadap kebajikan rakyat? Kita ingin bertanya sebelum ini, apa matlamat perjuangan mereka? Adakah matlamatnya semata-mata untuk memecah belahkan ukhuwah umat? Hakikatnya dengan segala inisiatif dan pelaksanaan demi rakyat, Kerajaan Barisan Nasional sudah sejak melebihi 6 dekad mengamalkan konsep negara berkebajikan. Saudara dan saudari, apabila tragedi hitam rusuhan kaum 1969 terjadi, prognosis pemerhati antarabangsa terhadap Malaysia amat buruk. Mereka meramalkan kita akan gagal manakala rakyat seolah-olah telah hilang harapan. Sementara pun begitu, UMNO dan rakan-rakannya jauh dari menyerah kalah atau hilang pedoman. Sehubungan peristiwa ini juga, jangan sekali-kali kita alpa bahawa terdapat di kalangan pemimpin pembangkang turut terlibat mengapi-apikan slogan untuk menghina orang Melayu sehingga berlakunya tragedi 13 Mei. Saudara dan saudari, tarikh 22 September 1970 menyaksikan Tunku Abdul Rahman melepaskan kepimpinan negara diikuti kepimpinan parti. Tun Razak telah mengambil alih kedua-dua jawatan tersebut. Maka bermulalah era pelaksanaan DEB. Fokus masih lagi kepada kawasan luar bandar dan pendalaman. Ini dicerminkan menerusi penubuhan agensi seperti RISDA untuk pekebun kecil, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ternakan Negara, masing-masing untuk petani, peladang dan penternak. Bagi merancangkan pembangunan wilayah pula, Raja telah menubuhkan Kejora, Ketengah, Perda, Kedah, Kesedar, Dara dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka. Bagi mencipta masyarakat perdagangan dan perindustrian serta kemasukan kaum Melayu Bumiputera ke dalam sektor moden pula, Kerajaan telah menubuhkan agensi seperti Bank Bumiputera, UDA, Pernas dan Perusahaan Awam Bukan Kewangan atau PABK. Kesan utama pelaksanaan dasar ini dan pewujudan Barisan Nasional adalah terciptanya kestabilan sosial yang membolehkan pertumbuhan ekonomi mampan dengan kadar pukul rata hampir 7% untuk 2 dekad berturut-turut. Ini secara langsung telah meningkatkan kemakmuran serta taraf hidup semua rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum. Saudara dan saudari, UMNO menghadapi saat paling dahsyat apabila Parti Keramat ini diharamkan pada tahun 1988. Ini kerana keputusan pemilihan parti 1987 tidak dapat diterima dan kes telah dibawa ke mahkamah. Walaupun UMNO berpecah dua, seraya menyaksikan satu percubaan untuk meniru konsep Barisan Nasional melalui gagasan rakyat dan Angkatan Perpaduan Ummah, hal ini tidak berjaya kerana tidak ada keikhlasan. Sungguh apapun, segala cabaran telah berjaya diharungi. Bangkit dari runtuhan UMNO lama, UMNO baru telah wujud bagi terus membela umat Melayu dalam satu proses pemulihan parti dengan tidak mengambil masa yang lama. Saudara dan saudari, berlawanan dengan tafsiran cetek oleh sesetengah pihak, DEB sejelasnya tidak pernah merugikan orang-orang bukan Melayu. Buktinya setelah 2 dekad pelaksanaan pada tahun 1990, orang bukan Melayu masih lagi memiliki ekuiti terbesar dalam kekayaan negara, manakala pendapatan pukul rata isi rumah mereka masih yang tertinggi antara kaum di Malaysia. Diperakui walaupun matlamat pemilikan ekuiti tidak tercapai sepenuhnya, paling terkesan ialah penciptaan kelas menengah Melayu yang besar menjelang berakhirnya dasar ini. Saiz kelas menengah ini meningkat tinggi dengan pelaksanaan dasar pembangunan nasional antara 1991 hingga 2000. DEB sebenarnya telah mengasaskan kestabilan sosial kebangsaan yang membolehkan penciptaan kekayaan dan kemakmuran dinikmati oleh semua pihak. Salah satu kisah kejayaannya lagi
ialah bertambahnya jumlah profesional Melayu Bumiputera. Jika dikaji ketika bermula pelaksanaannya pada awal 70-an, hanya terdapat kurang 5% profesional daripada kaum Melayu dan Bumiputera. Jumlah ini bertambah kepada 45% dari keseluruhan profesional hasil DEB dan dasar-dasar seangkatan dengannya. Prakarsa kejayaan melalui penubuhan sekolah berasrama penuh atau SPB dalam bentuk sekolah menengah sains, maktab rendah sains MARA, pusat asasi sains matrikulasi untuk IPTA tempatan dan penghantaran pelajar ijazah pertama ke luar negara menjadi pemangkin yang telah membawa kepada kemunculan kelas pertengahan Melayu. Dasar ini juga telah menunjang pergerakan menegak mobiliti sosial. Maka tidak pelik melihat anak seorang buruh kasar hari ini merupakan ketua pegawai eksekutif kumpulan perbankan. Anak pesawah penorek getah nelayan peladang pula menjadi anggota pentadbiran tertinggi penjawat awam dan korporat, usahawan, hartawan dan cendekiawan. Saudara dan saudari, sebagai dimaklumi, asalnya kita adalah sebuah negara pertanian yang ekspor utamanya adalah komoditi seperti getah, kelapa sawit dan biji timah. Pada pertengahan tahun 80-an, apabila pulih daripada menghadapi kemelesetan ekonomi akibat kejatuhan harga komoditi utama negara, kerajaan telah memulakan proses industrialisasi. Tumpuan juga mula diberikan bagi menjadikan Malaysia pusat tarikan pelancongan global di samping pembinaan projek infrastruktur yang besar. Misalnya Lebuh Raya Utara Selatan yang telah berjaya merangsang pertubuhan dan proses urbanisasi. Pucuk pangkalnya, semua inisiatif dasar dan program ini telah membawa pada perubahan struktural bukan saja pada lanskap sosioekonomi rakyat Malaysia, tetapi juga kepada sistem nilai, taraf hidup dan pendidikan lebih tinggi, serta kepada maklumat yang lebih luas. Saudara dan saudari, direnung-renung dan ditinjau-tinjau semula, dalam pilihan raya 1999, sungguh pun penggunaan telefon bimbit makin meningkat, disebabkan keupayaan teknologi masih terbatas ketika itu. Ia belum mampu menyalurkan data. Maka email, fax dan laman sesawang yang tidak interaktif menjadi medium popular sebagai penyampai berita alternatif. Meneropong kembali, waktu itu belum ada Google, belum ada Facebook, belum ada Twitter, hatta telefon pintar. Berbanding sekarang ini, menurut data dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita mencatat 36 juta pelanggan telefon selular, iaitu kadar penembusan 124% atau 124 set bagi 100 penduduk. Penembusan jalur lebar sekarang pula telah meningkat pada 62% langganan isi rumah. Dengan kata lain, 4 juta isi rumah dari sejumlah 6.5 juta isi rumah atau lebih 16 juta penduduk Malaysia mempunyai kemudahan jalur lebar. Selain itu, lebih 40% yang melanggani TV satelit berbayar mendedahkan mereka pada saluran berita seperti CNN, BBC dan Al Jazeera bagi mengikuti perkembangan dunia secara langsung. Saudara dan saudari, betapa jauh selepas satu dekad pengenalan SMS, MMS, BlackBerry Messenger, telefon pintar, media sosial, tablet elektronik pintar dan Wi-Fi percuma telah menjadikan akses kepada idea, pendapat dan berita melaluinya menjadi lebih mudah. Umpamanya ucapan perayaan Aidiladha yang disiarkan semasa saya dan rombongan mengerjakan haji baru-baru ini telah dirakam semasa di Padang Arafah dengan menggunakan iPhone sebelum diedarkan kepada media tempatan. Saudara dan saudari, berkalam tentang kecanggihan sebegini, demikian kita menyaksikan saat-saat akhir Saddam Hussein di tali gantung
serta juga nasib yang menimpa Muammar Gaddafi. Perubahan yang berlaku di Tunisia, Mesir, Libya dan Yemen, serta proses di Syria, seperti kita lihat, adalah juga genesis kepada media-media sosial. Kita dapati walaupun pemerintah negara-negara berkenaan cuba untuk membuat putaran cerita, namun dengan hanya telefon pintar, jalur lebar dan YouTube, mampu menceritakan apa yang sebenarnya berlaku di negara-negara tersebut. Berpacu dari sini, kerajaan melalui SKMM telah mewujudkan lebih kurang 560 pusat jalur lebar masyarakat, iaitu hampir satu di setiap mukim di negara ini. Kita mantapkan lagi usaha penubuhan lebih 1,300 kampung tanpa waya di merata negara, agar rakyat keseluruhannya berkemampuan melayari internet, manakala 1,700 lagi masih dalam proses. Malaysia sekarang sudah terletak antara negara teratas di kalangan negara ASEAN dari segi kemampuan ICT-nya. Kita juga mempunyai 17.5 juta pengguna internet dan menurut kajian, orang Malaysia yang paling ramai mempunyai rakan Facebook, yakni secara puratanya 234 bagi setiap orang. Saudara dan saudari, begitu juga bermula tahun 90-an, bagi menangani perasaan tidak puas hati terhadap akses pendidikan tinggi, maka bermula tahun 1995, kerajaan telah mengorak langkah untuk meliberalkan sektor pengajian tinggi tempatan. Kesannya, dari hanya 9 buah universiti awam, hari ini telah bertambah menjadi 20. Di samping itu, 25 universiti, 22 kolej universiti dan lebih 400 kolej swasta, serta 5 kampus tempatan universiti asing kini telah wujud. Saudara dan saudari, hasil peningkatan taraf sosioekonomi dan akses lebih meluas pada pendidikan pasca menengah telah mewujudkan generasi rakyat Malaysia baru yang lebih kritikal dan meningkat ekspektasinya terhadap kerajaan. Generasi ini adalah anak-anak kepada generasi pertama DEB. Mereka dilahirkan bermula tahun 70-an. Generasi ini tidak suka dibentak-bentak, tidak suka diarah-arah apa yang perlu dilakukan. Tidak gemar diberitahu apa yang benar dan salah, serta paling tidak disenangi mereka apabila kita mengungkit-ungkit jasa-jasa kita yang lalu. Kita dapati bahawa mereka ini mahu terus dirundingi, mahu kebebasan untuk menilai, berhujah dan membuat keputusan berdasarkan pada pasaran maklumat dan idea yang ada. Jadinya, untuk terus kekal, UMNO perlu berkomunikasi mengikut langgam dan laras bahasa anak-anak muda supaya parti kita difahami. Lalu dalam persekitaran inilah kerajaan mengumumkan untuk membina Seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti atau AUKU bagi membenarkan mahasiswa dan mahasiswi universiti awam untuk menjadi ahli parti politik apabila mencapai umur baligh undang-undang atau 18 tahun. Saudara dan saudari, UMNO sentiasa mendengar suara dan menghargai peranan serta sumbangan orang muda. Kita mengiktiraf mereka bukan saja apabila menghadapi pilihan raya, sebaliknya pada setiap masa dan ketika. Dalam sejarahnya, UMNO adalah parti politik pertama di negara ini yang mempunyai sayap untuk orang muda, lelaki, wanita dan diikuti dengan sayap puteri. Bagi meningkatkan peranannya dalam pindaan perlembagaan UMNO yang terbaru, kita telah menambah jumlah perwakilan di peringkat bahagian dan perhimpunan ini. Malah jumlah mereka juga ditokok dalam proses memilih pucuk pimpinan parti. Saudara-saudari, kejayaan membentuk wajah Malaysia seperti yang ada telah menghadapkan kita pada cabaran terbesar kepada survival parti dan barisan nasional itu sendiri. Sama ada kita akan kekal sebagai parti yang dipercayai rakyat dan mendapat mandat bagi terus menjadi kerajaan, bergantung kepada kesedaran, kefahaman dan tindakan kita selanjutnya. Sepanjang ucapan saya tadi,
dirakamkan kronologi 10 detik yang telah menjadi game changer pada UMNO menyusuri sejarah parti. Sehubungan itu, suka saya simpulkan 5 kekuatan teras yang membolehkan kita menghadapi apapun badai dan mehnah yang merempuh parti, sama ada bersifat dalaman maupun luaran. Pertamanya ialah keupayaan menggagas mula parti bagi memanfaatkan persekitaran yang baru. Kedua, pengalaman prinsip wasatiyah dalam semua bidang, sama ada urus tadbir, pengkongsian kuasa, iktisad, yakni ekonomi, perhubungan kaum maupun perhubungan antarabangsa. Ketiga, UMNO sentiasa mengulungi idea atau supremacy of ideas dalam era pertarungan minda serta persaingan sengit pasaran idea serta maklumat. Keempat, UMNO perlu terus meletakkan kebajikan rakyat di atas segala-galanya. Segala dasar yang digubal, prakarsa yang dirancang dan program dilaksanakan mesti mengutamakan kebajikan rakyat. Kelimanya, kebolehan UMNO untuk mengutarakan apa yang dikata dan menunaikan janji. Pucuk pangkalnya, kita bukan seperti setengah pihak yang hanya menjadi tukang karut. Saudara-saudari, sebab itulah apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan parti dan kerajaan 30 bulan yang lalu, saya dan rakan-rakan sama ada dalam Majlis Tertinggi UMNO, Dewan Tertinggi Barisan Nasional maupun Kabinet telah mengambil keputusan untuk melaksanakan proses islah dan pembaharuan. Dalam parti, mula-mula sekali kita telah membesarkan franchise pemilih bagi ahli-ahli Majlis Tertinggi. Kita mahu lebih ramai orang UMNO diberi hak untuk memilih pemimpin mereka. UMNO bukan parti yang gentar terhadap demokrasi, seperti tuduhan seteru politik kita. Malah UMNO adalah parti yang mendakap demokrasi. Kata pepatah Inggeris, the proof of the pudding is in the eating. Kita bukan seperti pihak lawan. Contoh pertama, Parti A. Jawatan Ketua Umum sudahlah tidak dipilih secara demokratik, tetapi berkuasa pula lebih dari Presiden Parti. Contoh kedua, Parti B. Sebuah parti yang memakai gelar demokrasi, namun tidak begitu demokratik sebenarnya. Apakah demokrasi namanya? Kalau perwakilan cawangan memilih 20 orang ahli jawatan kuasa pusat dan kemudian ahli jawatan kuasa pusat tersebut pula memilih kepimpinan tertinggi parti. Ini jelasnya tidak sama sekali mencerminkan kehendak ahli masyarakat ataupun ahli terbanyak. Manakala contoh ketiga adalah Parti C yang kononnya memperjuangkan negara kebajikan. La haula wala. Jawatan Mursyidul Am pun tampaknya tidak diundi secara demokratik, tetapi ternyata lebih berkuasa dari Presiden. Sama juga dengan Parti A. Tambahan lagi Parti A itu suami Ketua Umum, isteri Presiden, anak perempuan sulung naib Presiden. Timbalan Presiden pula, tak payahlah kita cerita. Saudara dan saudari, menelaah perkara-perkara itu, kita mesti insaf. Jika UMNO masih gagal memahami dan menghayati faktor-faktor yang menjadi game changer atau peneraju cara gaya baru kepada lanskap politik nasional, serta tidak pula mengambil langkah merangka semula game plan, yakni gerakan terancang, maka kita namanya menempah tragedi untuk parti. Apakah yang dimaksudkan dengan game changer ini? Pertama, ialah
untuk kita memahami dan membuat adaptasi kepada realiti politik baru. Jika UMNO tidak memahami realiti baru lanskap politik nasional, bagaimana UMNO dan Barisan Nasional mau berjaya? Keduanya, media baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, UMNO harus menguasai media baru. Kerana hari ini, detik ini, ia mampu menentukan kemenangan atau kekalahan. Ia berupaya mendatarkan the playing field atau ia turut boleh menjadikan satu pertarungan itu tidak setara. Dari demikian, orang UMNO wajib mengetahui cara-cara untuk memanfaatkan media baru demi survival parti. Memenuhi maksud dan menjiwai realiti baru ini, UMNO selaku sebuah parti siasat yang dinamik tidak boleh hanya sekadar hebat bertempur dalam pertarungan lalu. Kita semestinya juga menjadi juara dalam berperang di medan laga terkini. Ketiga, UMNO juga harus menghayati pemikiran baru yang ada di kalangan semua segmen pengundi bagi menarik sokongan mereka. UMNO tidak boleh bersikap atau sekalipun dilihat sebagai bersikap angkuh lagi sombong. Jika tidak, para pengundi dan rakyat akan benci dan menjauhi kita. Saudara dan saudari, selama hampir 6 dekad, UMNO telah menjadi parti teras yang menunggak kejayaan. Selama ini rekod-rekod membuktikan bahawa kita tidak pernah mendominasi atau sekalipun berniat untuk mendominasi parti-parti komponen seperti yang difitnah oleh pembangkang. Jauh sekali dari kemulut gabungan parti pembangkang yang tidak mampu berijmak dan bersatu hati walaupun dalam soal-soal dasar. Misalnya, dalam perihal negara Islam, Parti A kata setuju secara peribadi, Parti B kata tidak sekali-kali, langkah mayat mereka dulu. Parti C pula kata kita tukar jadi negara kebajikan. Pening dan keliru rakyat dibuatnya. Berbeza dengan UMNO sebagai parti teras, kita mengambil langkah berganding dan bekerjasama dengan parti-parti komponen. Kerjasama kita bersifat pragmatik, realistik dan ikhlas. Kita menerima seadanya rakan-rakan dalam Barisan Nasional. Kita saling percaya mempercayai, saling bergantungan dan saling bersefahaman sejak sebelum merdeka lagi. Inilah yang membuatkan kita berjaya sebagai teraju dalam memakmurkan negara ini. Saudara dan saudari, sebagai game changer yang ke-11, kita memulakan dengan program transformasi kerajaan bagi membaiki penyampaian sektor awam. Seterusnya program transformasi ekonomi dan modal baru ekonomi sebagai peta hala tuju pusingan akhir ke arah wawasan negara maju berpendapatan tinggi. Kemudiannya program transformasi politik bagi menyeimbangkan antara keselamatan kebangsaan dan kebebasan individu. Program transformasi luar bandar dilancar bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan pendalaman, serta program transformasi sosial yang berpandukan falsafah pemandu satu Malaysia. Kita lanjutkan pula dengan inisiatif-inisiatif yang dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat seperti klinik satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, menu satu Malaysia dan perumahan rakyat satu Malaysia atau Prima. Saudara dan saudari, sebetulnya apa yang ada hari ini seperti dapat disaksikan oleh semua, bukan dibina dalam masa yang singkat. Ia terbina dengan penuh tahtih, pengorbanan dan jerih payah. Ia dibangunkan oleh bapa-bapa kita, orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang-orang India, Iban, Kadazan dan lain-lain lagi, termasuk orang asli dan orang Siam. Cita-cita mereka, impian mereka, tidak lain tidak bukan demi kehidupan lebih baik untuk kita. Ia diteruskan lagi oleh generasi kini yang mendambakan masa depan lebih cerah untuk anak-anak kita.
ingatlah bahawa semua ini dimungkinkan oleh kita orang-orang UMNO. Sebuah parti yang amat berjasa kepada kita semua. Bukan saja kepada anak-anak Melayu, tetapi rakyat Malaysia keseluruhannya. Namun alangkah pedih dan alangkah lukanya hati kita apabila hari ini UMNO parti yang syarat jasa dan baktinya sedang dimomok, dinista dan dicerca semahunya. Malah jasa kita seolah hendak dipadam terus dari helaian sejarah. Mereka tanpa malu dan segan gah mendakwa bahawa UMNO langsung tiada budi atas kehidupan mereka. Kalau benarlah begitu, siapakah yang mengubur Malayan Union? Siapa yang memenangi kemerdekaan secara aman kalau bukan parti yang bertuah ini? Saudara-saudari, mengatasi semua persoalan ini, kata orang, kalau mandi air di kali, jangan lupa pada siapa yang menggalinya. Kerana bukankah UMNO yang menjadi induk mencipta kemakmuran? Ini tidak, belum lagi berkuasa sudah ibarat kaduk naik junjung. Ibarat lidah tidak bertulang. Katanya mau membuang separuh dari penjawat awam kalau sudah berkuasa. Apa maksud mereka? Mau membuang lebih 200,000 orang guru? Siapa yang mau mengajar anak-anak kita? Bukan semua yang mampu hantar anak ke sekolah-sekolah swasta. Tidak cukup dengan itu. Mau ditamatkan khidmat separuh doktor dan jururawat. Sedangkan tidak semua rakyat Malaysia yang mampu mendapatkan rawatan di hospital-hospital swasta. Mau diberhentikan separuh tentera dan polis. Lalu pada siapa hendak diharap untuk membenteng keselamatan kita dan keluarga? Saudara dan saudari, inilah nasib yang akan melanda jika UMNO sudah hilang kuasa. Soalnya, siapa yang akan menegakkan syiar Islam? Siapa yang mampu membela hak umat dan agenda orang Melayu? Siapa pula yang dapat terus memuliakan raja-raja kita? Siapakah pula yang akan membawa transformasi Malaysia ke arah negara maju? Kalau bukan UMNO, tepuklah dada, tanyalah jawapan. Saudara dan saudari, 500 tahun yang lalu jatuhnya Empire Melaka. Ia jatuh bukan kerana Melayu kurang hulu balang atau kependekarannya. Ia rebah bukan kerana kemiskinan atau kefakiran. Ia tersungkur menyembah bumi kerana terlerainya perpaduan dan berlakunya pengkhianatan. Begitu juga nasib tamadun-tamadun besar di dunia yang hancur, mereput dan runtuh. Cina terhina akibat sidi perang candu. Empire Rome dirobek perpecahan dari dalam dan khilafah Osmaniyah pula punah kerana kehalusan strategi, pecah belah dan perintah. Bertolak dari situ, marilah kita jadikan kisah-kisah ini sebagai teladan dan sempadan. Jangan sekali-kali kita terperangkap olehnya. Saudara dan saudari, akhir kalam, selaku Presiden UMNO, saya bersyukur kerana mempunyai timbalan Presiden Tan Sri Mahyudin Yassin yang setia. Barisan naib-naib Presiden yang taat. Pergerakan wanita yang tidak jemu-jemu mendukung perjuangan parti. Ketumbukan pemuda yang lantang dan berani. Para puteri yang cekal dan bersemangat. Majlis tertinggi yang sentiasa bersiap siaga. Khususnya orang-orang UMNO sekalian yang menunggu-nunggu panggilan bertempur.
Ayo rapatkan saf. Nyalakan jamung. Gigitlah kuat-kuat perjuangan ini dengan geraham kita. Balulah genderang perang. Balulah ia tabuh-tabuhan dan tiupkan semboyan. Masanya sudah hampir. Waktunya sudah tiba. Bingkaslah orang-orang UMNO. Kita turun ke medan bakti. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.